Bersama kami dalam Malaysia hari ini dan seterusnya kita ingin berbicara mengenai satu program yang baru-baru ini mendapat publicity yang meluas juga yang mengendengahkan satu usaha murni dalam merekrut guru-guru baru iaitu program Teach for Malaysia dan minggu lepas diadakan Teach for Malaysia Week di mana mereka menjemput mereka yang berprofil tinggi untuk sama-sama mengajar kanak-kanak di sekolah-sekolah yang terpilih. Jadi untuk bercerita lebih lanjut mengenai Teach for Malaysia dan Teach for Malaysia Week bersama kita pada pagi ini saudara Zamir Zulkifli yang merupakan pengarah urusan Teach for Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang ke Malaysia hari ini sekali lagi. Waalaikumsalam, Hamzul. Terima kasih. Okey, dan kita pun tahu mengenai Teach for Malaysia sebelum ni pernah datang untuk bercerita mengenai objektif program ini dan sebagainya. Jadi baru-baru ini diadakan Teach for Malaysia Week. Boleh ceritakan mengenai pengalaman itu? Boleh. Seperti mana fokus Teach Malaysia ni adalah untuk menarik bakat-bakat Malaysia yang paling tinggi yang menunjukkan ciri-ciri kepimpinan yang tinggi. Sebab nak menjadi cikgu ni bukannya senang. Harus memberi satu visi dan menjadi inspirasi untuk murid-murid daripada latar belakang yang mencabar untuk mencapai dari bidang akademik ataupun bukan akademik. So berikutnya mengikut unsur kepimpinan ni, kami pula memulakan dan melancarkan program Teach for Malaysia Week. Untuk 1 minggu saja, kami mencari pemimpin-pemimpin dari pelbagai sektor. Sektor awam, sektor swasta dan juga artis-artis yang terkenal di Malaysia lah. Seperti Lisa Suryani yang keluar muka surat depan lah. Itu saya yakin ramai yang lihat laporan itulah, Lisa Suryani menjadi guru untuk satu hari atau satu kelas. Satu kelas satu jam saja. So yang kami nak fokuskan kepada banyak pemimpin-pemimpin ni, walaupun mereka dah berjaya dalam kejayaan mereka, boleh bercakap di depan, memberi ucapan kepada 1,000 orang ataupun lebih kan. Tapi apabila masuk ke kelas, situasi ini bertukar sebab memang murid tu menjadi pemimpin dan mereka perlu dipimpin dengan betul-betul tegas. Okey, jadi mereka juga diberi bimbingan jugalah sewaktu mengajar dalam kelas ya. Betul. Ya, dan sekarang ni kita lihat ada gambar-gambar antara mereka yang telah dijemput untuk mengajar. So ini Datuk Sharun daripada CIMB Group, Deputy CEO. Dia pula pergi kepada Pulau Ketam di Klang. Ya. Dan bila bercakap mengenai pelajar-pelajar dari latar belakang yang mencabar tu, apa sebenarnya yang dimaksudkan? Pada amnya adalah mereka datang daripada golongan sosioekonomik yang rendah. Dan pada kebanyakan murid-murid ni mungkin mereka ibu bapa kena kerja 2-3 kerja nak cari makan, dan mereka tak ada sokongan di rumah lah untuk belajar. Dan apabila mereka datang ke kelas mungkin mereka tak dapat fokus atau concentrate begitu banyak dan mereka perlu diberitahu setiap hari bahawa mereka boleh berjaya sebab jati diri dan kepercayaan diri mereka rendah. So fokus pertama untuk fellow adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri sendiri mereka. Jadi satu tugas yang sangat mencabar sebab selain mengajar tetapi juga untuk menaikkan semangat mereka kerana berdasarkan kepada latar belakang mereka ya. Dan apa agaknya macam mana boleh terfikir nak dapatkan selebriti dan juga public figure ini untuk sama-sama mengajar? Senang je. So pasal program ni Teach Malaysia pun telah bermula di Amerika sebelum ni dan kami bawa ke Malaysia untuk and adapt to the local context lah. So di Amerika dan juga di UK mereka pun telah membuat minggu seperti ini. So kami pun ikut sekali. Tapi yang beza daripada program-program lain, biasanya program dalam tahun pertamanya mereka tak pernah buat lah. Biasa tunggu tahun kedua, ketiga. Jadi untuk Malaysia saya agak bangga jugalah pasukan dan sokongan yang kami terima daripada Kementerian Pelajaran, daripada pihak-pihak swasta untuk melancarkan Minggu TFM pada minggu tahun pertama. Ya, dan bagaimana pula maklum balas atau feedback dari pertama sekali yang mereka yang mengajar yang dijemput ini dan satu yang kemudian pelajar-pelajar itu sendiri? Pelajar-pelajar ni sebab kami biasanya dalam latar mengambil kelas-kelas yang terakhir sebab fokusnya kalau kami boleh menunjuk
menunjukkan outcome dalam kelas-kelas terakhir ni, maksudnya memang cikgu-cikgu ataupun fellow kami dapat berjaya menghadapi cabaran yang besar. Kan? Mereka mendapat gaji dan tugas-tugas sama seperti guru-guru lain, tak ada yang beza. Jadi kami memang mahu beri cabaran yang seperti mana dia ada. Peserta-peserta yang datang tu, mereka tergagum dengan cara fellow kami mengajar dan mengawal kelas. Mereka pun tergagum melihat cabaran, tapi mereka rasa mereka fahamlah keperluan ni dan untuk menyumbang masa mereka walaupun sejam pun sumbangan tersebut dapat menyentuh hati murid-murid yang belajar. Pasal murid-murid ni yang berada di kelas-kelas terakhir biasanya tak dapat sebarang speaker nak datang, peluang untuk berjumpa dengan artis-artis ke apa-apa kan. So peluang ni mereka memang they supported lah. Ya, okey. Dan saya kira dengan publicity yang diterima itu dapat menaikkan lagi profil Teach for Malaysia. InsyaAllah. Yang saya kira satu perkara yang begitu baik sekali ya. Dan seterusnya setakat ini sekolah-sekolah yang dihantar fellow-fellow ini di kawasan mana tu? Setakat ni di kawasan Negeri Sembilan, Kuala Lumpur dan Selangor. 3 negeri saja. Okey, ada tak perancangan untuk pergi ke negeri-negeri lain? InsyaAllah. Dan mungkin untuk tahun depan kami nak merekrut 70 fellow. Mungkin pergi di kami masih dalam perbincangan dengan Kementerian Pelajaran. Mungkin Perak, Pahang, nak tambah Melaka pun. Tapi visi kami adalah untuk pergi kepada Sabah dan Sarawak lah. Tak lama lagi. Tahun depan tak boleh, tapi mungkin 3 ataupun 4 tahun lagi. Ya, okey. Pelan-pelan mengatur langkah ya untuk satu program yang baru seperti ini. Dan difahamkan tadi sempat juga saudara Zami kongsikan dengan saya, setakat ini ada 49 fellow. Jadi objektif tadi dah sebutkan nak dapatkan untuk 70 lagi. Untuk 70 lagi ke nak sampai 70? Tak. 70 lagi. Okey, on top of that lah. So lebih kurang dalam 120 lah. Betul. Okey, jadi apa agaknya langkah-langkah untuk merekrut fellow-fellow baru ini? Langkah-langkahnya mereka boleh apply online daripada website kami. Kalau ada pelajar-pelajar di USM, minggu ni kami Jumaat, Sabtu, Ahad kami akan berada di USM untuk career fair di sana. So kalau ada pelajar-pelajar yang ingin mencabar diri mereka, saya mendorong mereka untuk pergi jumpa kami di USM. Ya, okey. Dan sekarang kita lihat sebenarnya visual ini Encik Ahmad Izzah Omar yang merupakan Ketua Pegawai Operasi Rangkaian Televisyen Media Prima yang turut juga mengajar satu sesi, dia ajar geografi kan? Betul. Dia pun Encik Izam ni, dia pun masuk kelas pun dia mengenalkan diri saya kan, diri dia sebagai bos TV3, 8TV, 9TV kan. Lepas tu dia sambung, tetapi sebenarnya saya seorang budak biasa daripada Ampang. So dia masuk dalam kelas di Bandar Baru Ampang ni, dan tapi dapatlah memberi inspirasi kepada, walaupun saya datang dari latar belakang ni, boleh menghadapi apa cabaran untuk berjaya. Ya, okey. Jadi memberikan contoh di depan mata mereka sendiri, dia melihat seorang yang asalnya dari mungkin sama seperti mereka dari kawasan yang sama, tapi dapat mengecapi kejayaan dalam bidang yang diceburi. Dan apakah kriteria bagi mereka kalau ada yang sedang menonton sekarang ini, this is it, ini yang saya nak lakukan. Apa kriterianya untuk menjadi seorang fellow? Kriterianya adalah seperti mana yang kami fokusnya adalah kepada kepimpinan. Memang ciri-ciri kepimpinan boleh dapat organisation skills, humility, respect. Macam mana kamu boleh menunjukkan ni dalam kelas. Memang ciri-ciri komunikasi itu penting, dan akademik ni kami memang lihat. Tapi faktor pertama yang boleh yang mengatakan seorang fellow boleh berjaya dalam kelas adalah sifat perseverance-nya. Dia boleh menghadapi cabaran, tak mengatasi. Pasal kamu mungkin siapa yang minat pada program ni telah berjaya sepanjang umurnya, tapi saya boleh garanti masuk ke dalam kelas kamu akan berasa sebagai seorang yang menggagal dari segi besar. Sebagaimana kamu boleh mengatasi cabaran tersebut lah. Kecekalan itu sangat penting. Setakat ini ada tak yang fellow yang rasa terlalu besar cabaran ini tak dapat nak teruskan, ada tak?
Ada lah. Setiap hari pun memang kalau 49 tu memang saya cakap semua orang pernah berasa macam tu. Tapi mereka rasa tu, they take a deep breath. They say all is well lah. Macam cerita Three Idiots tu kan. Cerita Hindi tu. So, motto kami adalah all is well. And then mereka mengingatkan diri sendiri bahawa akronim yang kami cakap kan FTK, for the kids. Mereka di sini membuat Teach Malaysia untuk kanak-kanak. Dan dengan minda tersebut kan, mindset tersebut, mereka boleh mengatasilah cabaran walaupun betapa susah, akan berlepas. Lalu sebab sebagai manusia biasa sudah tentu ada perasaan-perasaan, ada pemikiran seperti itu. Bad day at the office, siapa-siapa pun ada kan. Jadi mungkin itulah. Jadi kepada mereka yang juga tertanya-tanya kalau masuk program ini, berapa lama agaknya, dan dari segi benefits dia ataupun gaji dan sebagainya bagaimana? Okey. So program ni pasal kami bekerjasama dengan pihak kementerian, mereka akan diambil sebagai pegawai kementerian untuk 2 tahun lah kontrak. Dan kontrak ni adalah sama seperti guru lain. Kontrak gaji sama dan juga tugas pun sama seperti guru lain, tak ada apa-apa yang beza. Tapi yang bezanya adalah dari segi latihan. Yayasan Teach Malaysia bekerjasama dengan Universiti Utara Malaysia dan juga Institut Amiruddin Paki. Semua ni daripada Kementerian Pelajaran untuk memberi program latihan yang fokus terutamanya kepada ciri kepimpinan yang ditukar sikit untuk mengajar di dalam kelas, seperti mana set a vision, set big goals, invest in your stakeholders and the children, semua tu untuk mendapat sokongan daripada ibu bapa, itu faktor yang penting lah. So semua latihan ni adalah soft skills, leadership skills. Dan biasanya untuk seorang graduan baru keluar daripada universiti, kalau nak jadi accountant, engineer atau lawyer, biasanya working on Excel, PowerPoint ataupun Word document saja kan. Soft skills, tapi semua skill Excel document ni takkan membawa kamu untuk menjadi CEO ataupun menjadi ketua pengarah ataupun menjadi Perdana Menteri satu hari. Soft skills dan leadership skills yang paling penting dan kami harap alumni yang paling penting, impact alumni selepas 2 tahun, alumni kami harap seorangnya boleh jadi Perdana Menteri satu hari. Okey, insyaAllah. Akhir sekali Cik Zamir, nak kongsikan mungkin ada website ataupun laman web yang boleh dirujuk oleh orang ramai yang mengetahui lebih lanjut mengenai program ini? Okey, website kami adalah www.teachformalaysia.org. Okey, senang saja, www.teachformalaysia.org. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Cik Zamir Zulkifli, pengarah urusan Teach for Malaysia, di atas perkongsian itu tadi. Diharap dapat memberikan inspirasi kepada semua yang menonton pada pagi ini dan membuka mata kepada satu program ini yang begitu mudah sekali objektifnya, untuk mewujudkan lebih ramai guru-guru yang mengajar dalam keadaan yang begitu mencabar sekali. Okey, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Encik Zamir. Terima kasih. Okey, seterusnya kita berehat seketika dan selepas ini banyak lagi perkongsian menarik di Malaysia hari ini.